Dah dapat nampak. Pak Siti apa khabar? Alhamdulillah sihat. Oh, okey. Itulah kalau kat luar kita boleh bersemuka kan. Ni online ni kita tengok dekat Skype je lah. Okey, dapat jumpa okey, so ni first time saya dapat jumpa dengan Puan Siti. Okey, okey, kita macam ni lah sebab okey, tak ramai pun sekarang ni dan kita Puan Siti pun sebelum ni tak ada, susah juga nak jumpa kan. Ya, betul. Okey, so mungkin just okey macam ni, saya perkenalkan diri saya dulu sekejap dan mungkin kita ambil peluang masing-masing perkenalkan diri masing-masing sekejap lah kan. Lagi kita rapat, lagi senang lah nak communicate lepas ni kan. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Sofi Sufian. Okey, saya ni dari Putrajaya. Dengar tak? Putrajaya. Putrajaya. Okey, saya dalam bidang apa ni, yang kaca badi ni sebenarnya dah 3 tahun lah macam tu. Dah lebih 3 tahun sebenarnya dalam bidang sewaan mesin kaca ni, Fuzi ni. Okey, so asalnya dulu saya dari satu grup yang lain. Tapi lepas tu ada perkara-perkara yang saya nak buat tapi agak bercanggah dengan grup tu punya cara. So that's why yang saya sekarang ni buat sendirilah. Okay, so saya dah 3 tahun buat bisnes sewaan dan alhamdulillah ada saja improvement saya lah. Macam sekarang pun saya sebenarnya adalah ejen kepada syarikat kaca Malaysia. Diorang ambil saya sebagai ejen berdaftar, maksudnya nama saya ada kat kaca lah. So itu satu lagi kelebihan lah. Maksudnya boleh dapat nasihat secara profesional lah daripada orang kaca sendiri. Dan barang-barang pun insyaAllah kita boleh beli cara murah lah. Dan sebab tu saya pun offer kepada ejen-ejen ni sebenarnya. Maksudnya diorang pun boleh jual macam contoh mesin kaca Fuzi tu kan. Kaca Fuzi tu kalau kat luar harga, kalau Fuzi 10 tu harga dalam 2,800. So macam saya boleh jual dengan harga 2,600, 2,650. Dan ejen-ejen boleh ambil kesempatan kat situ lah. Maksudnya nak jual balik, nak buat resell kat orang pun boleh lah kan. Daripada mungkin 2,000 asal bawah market okey dah. Ada peluang kat situ lah. Dan sama juga dengan yang mesin-mesin lain. Sebab dia kaca ni sebenarnya dia kontrol harga dia. Dia tak mudah-mudah bagi harga murah macam tu lah. Dan kalau kaca dapat tahu ada mana-mana pihak yang jual below market price, dia boleh ambil, kaca boleh ambil tindakan lah kan. Dan sama juga macam kat sebab tu macam saya sendiri pun saya tak boleh nak dedahkan harga 2,650 tu secara terbuka. Sebab nanti dealer-dealer lain akan buat report lah. So that's why saya macam sekarang satu lagi yang saya buat
Sebab permintaan tu ada, maksudnya orang nak buat dan nampak macam bisnes sewaan ni boleh menguntungkan, dan that's why sekarang ni saya cuba buat dalam bentuk grup macam ni lah, dalam bentuk jemaah lah kan. So bila dalam grup ni insyaAllah kita boleh berkongsi pendapat, ataupun kalau ada masalah, ada cadangan-cadangan ke, kita boleh berkongsi lah kan. Macam saya pun maksudnya saya pun belajar sama-sama dengan you all jugalah. Boleh berubah fikiran lah. Betul lah, tu yang penting tu. Kita sama-sama belajar kan. kita tak nak macam satu hala je. Macam saya, macam konon-konon ni macam sini pandai sangat lah kan, semua daripada saya je. Nanti Pakat-pakat baru belajar lah. Betul lah. Sebab benda ni dia berterusan kan. Ada je cara yang lebih bagus, ada yang dia tak boleh nak statik macam tu je lah kan. Okay, betul. Itulah tu harapan saya lah bila buat grup macam ni. Okay, so sekarang ni mungkin boleh berkenalan sekejap dengan Cik Syahrir pula lah kot. Mungkin Cik Syahrir boleh introduce sekejap dengan apa ni, Puan ni. Puan saya Syaril. Saya tinggal di Sungai Buloh. Dia sebenarnya saya adalah dulu saya sewa kat orang Mesir Puzi ni beberapa tahun lepas lah. Dan bila dah kerap sewa tu, saya fikir-fikir baik saya belilah. Dan puncanya apabila grup sewaan, grup dulu tu dia dah tak aktif lah. Grup-grup yang dulu bagi sewa ke orang dekat Klang Valley ni dia orang dah macam tak ada. Jadi saya fikir saya nak pakai mesin tu, saya masih ada anak yang kecil-kecil lah, benda tumpah susu, kereta, comot. Dan saya beli. Bila saya beli mesin tu, yalah kita bukan selalu nak pakai 2-3 bulan sekali bila perlu kan. Dan saya nampak keperluannya, benda ni kalau ada orang nak bagi sewa lah. Dan berkenalan dengan Cik Sofi, lepas tu nampak macam best lah. Itu lah cerita dia. Alhamdulillah lah, dengan bermodalkan 2,000 lebih tu bolehlah dapat sale 10 hari, sebulan lebih kurang. Okay dah no. Nampak. Tapi yalah, sebenarnya boleh lebih. Ada dalam grup ni ada satu puan tu daripada dulu dia dekat Johor, dia hari-hari ada. Jadi nak cuba dapatnya tu, kalau dapat macam tu boleh tambah mesin. Sekarang ni mesin baru satu lah. Ada Kachi 1, SB3 1. Itu yang steam lah, tapi dia bukan industrial grade lah. Untuk pakai seronok-seronok boleh lah, untuk mencuba. Dia mesin kaca ni banyak. Banyak macam-macam lah. Tapi cuma kaca ni beza dengan kalau Bosch ke apa ke yang lain-lain tu, kaca ni dia concentrate kepada mesin-mesin cucian dan pembersihan. Tu saja. Dia tak lebih daripada tu. Memang dia fokus kat situ lah. Okay. Dan kaca ni kalau dia warna grey je, industrial grade kan. Kalau warna kuning tu home use kan. Betul. Faham saya lah. Betul. Kalau mesin dia yang warna kuning tu sebenarnya semua home use. Bukan Betul. heavy duty lah. Dia tak heavy duty. Mesin yang warna kelabu lah. Dan mesin kaca ni pun daripada macam home user, macam tadi Cik Syarif beritahu, daripada mesin water jet, vacuum cleaner, steam, mesin steam, sampai ke high tech, mesin-mesin high tech lah, maksudnya yang digunakan di kilang-kilang, gunakan ais kering apa semua tu, sampai yang macam naik kenderaan apa semua tu, kita boleh bawa, kita boleh pandu apa tu, mesin tu kan. Dia sampai ke tahap yang itulah. Dia punya apa ni, dia punya fokus. Dia tak macam Bosch yang banyak sangat mesin dia, tapi dia ni memang concentrate pada pembersihan dengan cucian. So
sebenarnya dalam industri cucian, pembersihan, memang kaca ni dah terkenal. Sebut je kaca, orang satu dunia tahu mesin ni, kaca ni memang supply mesin-mesin cucian dan pembersihan lah. So sebab tu macam saya pun namakan perniagaan saya dan grup saya ni Kaca Badi. Sempena nak ambil nama kaca tu sendiri sebab bila orang sebut kaca, dia dah terbayang dah apa benda dia ni kan. Kalau nama-nama lain ni mungkin susah sikit orang nak relate kan, nak kaitkan. So bila kita sebut Kaca Badi, orang ni ada kaitan dengan pembersihan. Dia dah terfikir macam tu kan. So kat situlah. Dia macam mesin ni dia kita buat sampingan part time kat rumah ya kan, tak sepertinya ada perniagaan apa kedai apa kan. Tak semestinya, tapi terpulang lah orang tu macam mana cara dia nak jalankan bisnes ni. Kalau dia ada cara macam mana nak jalankan bisnes ni profesional kan, InsyaAllah tu yang bagusnya. Satu lagi ni, bila kita berjemaah ataupun buat sama-sama ni, ada idea, ada cadangan, sebab kita dah kenal kan. Tu yang penting, kita satu lagi kita kena berkenalan satu dengan lain ni. Bila hubungan tu dah rapat, bila dah kenal, so kita nak buat rancang apa-apa pun lepas ni insyaAllah senang. Dia macam dia pun nak sewa tu kan, dia pun bayar deposit dulu kan, mereka kan. Okay. Yang itu lepas ni insyaAllah saya kongsikan lah. Okay, mungkin sekarang ni Puan Siti pula mungkin boleh cerita perkenalkan diri sikit kan. Nak kenal juga Puan Siti. Sendiri ya. Asal kesekarang kat mana, lokasi sekarang kat mana kan, sebab kita ni satu Malaysia ni. Saya Siti Hajar. Kami menetap di kawasan Changlun lah. Changlun kat Cintuk ni, sepadan Bukit Kuih Hitam ni. Saya ada menjalankan perniagaan, ada buka Adobe komersial punya lah. Kami buka dalam 4 tahun dah. Sambil itulah duk basuh kapet apa semua kan. Lepas tu biasalah kalau kita basuh kapet tu macam ambil masa sikit lah kan. Jemur dalam minggu 2 tu baru nak bagi betul-betul kering apa semua kan. Lepas tu saya pun duk rosek-rosek sambil lah kat Facebook apa semua, cari inisiatif untuk kita kata cepat sikit dah kering, pasal permintaan duk masuk kan. Bayang kali tu tambah banyak mana tak cukup. Itu yang inisiatif tu saya nampak tu yang saya minta beli vacuum jenis kaca tu kan. Dah kata boleh sedut ayak sampai 90%, 95% dia punya tu. Betul. Saya ni beda untuk belajar macam ni lah. Yang buat kerja tu suami. Biasa lah. Jadi faham, saya explain kat dia balik lah. Okay. Yalah, kiranya Puan ni lebih kepada management lah kan. Ya, saya tolong urus semua yang itulah strategi ke apa semua kan. Dia tu bahagian pelaksana lah. Okay. Setakat ni macam mana Puan sambutan kat Kedah sana? Okey ke? Itulah saya pun baru-baru dia nak tengok saya pun cara nak mengiklankan punya servis apa semua tu kan. Tapi dari segi tujuan asal saya beli tu, pasal tujuan asal tu nak bagi cepat kering kapet tu lah. Pasal untuk cepat basuh pula kapet customer yang seterusnya kan. Kalau setengah orang customer ni dia tak mau nak tunggu lama-lama kan. Yang kita nak basuh cepat pun dah payang penuh, kapet ada pun tak ada nak kering lagi. Yalah. So tujuan asalnya tu macam tu lah tujuan asal tu, lepas tu saya nampak macam servis Encik kata boleh pula menyewa sambil-sambil kita tak guna, kita pun bukan guna hari-hari kan. Dari segi sewaan kalau tak bercanggah dengan masa kita, apa salahnya okey je kita sewa kan benda mesin tu daripada duduk saja, duduk simpan kan. Betul. Lagipun benda tu kan lambat rosak. Yelah. Rosak juga daripada duduk saja tu. Dia kadang-kadang barang-barang elektrik ni dia lagi tak guna lagi rosak kadang-kadang tu kan.
Betul macam dengan enjin kereta lah. Betul lah. Kena guna ada cas dia. Betul lah. Okey. Dia sebenarnya just nak share je lah. Ada satu grup dekat FB saya pernah jumpa lah. Dia orang ni geng-geng yang buat servis cuci kapek. Puan boleh join kot. Ada. Saya tengok ada juga. Pasal saya nampak geng-geng tu dia tak jemur lama kapek dia. Dia tak ada ampayan pun sebenarnya. Yang jenis apa beli pas yang jenis spinner ke apa? Saya duk tengok kat tu modal besar sikit. Duk nampak lah juga. Yelah, tapi kalau modal besar pasal saya nampak puan duduk Changlong ada UUM. Betul. Customer ramai tau. Potential customer ramai lah. Dia kalau potential customer ya saya duk nampak kat sambutan tu, tapi itulah Pasal kurang saingan kalau berbanding dengan kami, kita orang yang berbanding dengan kita orang yang duduk Klang Valley ni, nak buat services macam tu tak larat. Pasal saingan banyak. Betul. Puan kat sana sebenarnya benda tu eksklusif. Saya rasa belah-belah utara, belah-belah Alus Tak sama sana ke atas tu, Jitra semua tu, tak ada orang buat cuci kapek gila-gila. Customer ramai tau. Yeah. Duk nampak kat lah cara tu, tapi itulah. Pasal yang saya ada tengok dekat FB dia orang lah. Dia orang cuci kapek tu atas simen tau. Dia lapik bawah tu. Lapik dengan plastik tu kan? Plastik tu beli kedai bunga ya. Plastik tu murah ya. Plastik tu adalah plastik yang digunakan untuk buat foundation kapek tiruan. Yang hijau tu kapek rumput tu kan? Kapek rumput tu. Kapek hijau tu yang tiruan tu, bawah dia, diorang letak benda tu sebagai drainage tu. Supaya waktu hujan, kapek tu tak bertakung air. Sama macam padang bola profesional semua pakai benda tu sekarang. Jadi, air tu tak bertakung kat bawah tau. Air terus kering. Air terus turun ke bawah. Jadi dia orang dah scrap. Macam kita tengok bola APS semua kan bila dia hujan, terus dia kering kan. Sebenarnya dia tak kering. Air tu terperangkap kat bawah. Plastik tu sejenis drainage lah. Sejenis sistem peparitan. Okay. Jadi saya nampak pasal tu dia orang, yelah sebelum ni kita cuci kapek, bawah kita tu lantai kan. Lantai bertakung lah. Dia orang tu boleh buang air tu. Jadi pasal tu dia orang boleh terus masuk spinner. Saya rasa 2-3 hari boleh deliver balik lah kat customer. Dah kering lah. Nampak macam tu lah tu. Kalau tak salah saya, plastik tu kalau yang paling kecil 1 meter kali 1 meter ke 2 kaki kali 2 kaki dalam RM10 sekeping. Saya pernah beli lah. Dan satu lagi saya rasa lah sebab sana kata tadi ada universiti kan. Dan mungkin boleh, sebab sekarang ni rasanya budak-budak tu pun mungkin perlukan pendapatan ke apa agaknya kan. Mana-mana yang free nak cari pendapatan tu, kita boleh buat kerjasama dengan diorang lah. Saya fikir macam tu kot. Buat jadi agent ke apa? Buat part time ke? Buat part time. Kalau banyak lah dia punya peluang ni. Okey, kata contoh. Contoh kalau katakan yang penting sekarang ni kita nak bakitkan kat orang, bagi orang tahu kita ada benda ni je kan. Nak pasarkan. Konsep saya sewa mesin buzi ni macam kita bagi sewa kereta kat orang. Kereta kita beli RM50,000, sewa 100 hari. Mesin kita ni RM3,000, sewa 100 hari tak? Tu je. Tapi maintenance tak teruk lah. Maintenance tak ada. Mesin tak ada maintenance. Tak ada maintenance. Sepanjang saya pakai sendiri inilah. Ya, yalah. Tak pernah hadiah apa-apa lagi. Dan bagi saya selagi ada warranty, claim warranty je lah. Senang je. Betul. Selalunya duk pasaran kat mana? Duk pasar-pasar dekat Facebook saja ke? Facebook ads ada, dekat WhatsApp group ada, dekat Facebook community pun ada. Cuma kita rajin duk post lah no. Itulah, itu yang saya ada last week saya ada borak dengan Cik Safia. Kalau kita ada setting FB ad yang power, kita pull money ya. Kita buat je satu advertisement tu satu Malaysia.
Pasal konsep kita orang kat sini pun sekarang, bahawa Cik Sophie ni pun, kita pass je customer. Katakanlah customer tu saya dapat tapi saya tak boleh deliver, pass je kat orang lain. Okey. Kuasa kesihatan tu boleh lah kan. Okey, sebab Cik Syahril dah mention pasal yang sharing-sharing tu kan. So saya rasa saya nak beri kesempatan ni nak bercerita sikit lah kot yang pasal apa ni, macam mana cara kita buat bisnes ni lah. Okey, termasuk yang sharing-sharing tadi tu lah. Okey, saya share screen. Okey, okey, sekarang ni nampak tak yang saya buka workflow ni, diagram ni? Nampak kan? Nampak. Okey, so ni saya hari tu baru siapkan. Saya buat benda ni pun sebenarnya sebab ada ejen-ejen yang saya tengok diorang pun masih tak faham lagi betul-betul macam mana cara nak kendalikan benda ni, bisnes ni kan. Okey, so dia cara dia kalau ikutkan pada workflow yang saya dah siapkan ni, dia lebih kurang macam ni lah. Yang hijau ni kita start daripada klien mohon buat sewaan. Okey, klien mohon buat sewaan. Dan first kali kita nak kena tentukan masing-masing dapat apa. Klien kadang-kadang diorang buat kat Facebook, buat iklan kat Facebook, buat iklan dekat mana-mana tempat tu. So kita tak tahu lagi pelanggan tu dari mana kan. Mungkin dia dekat dengan tempat kita, mungkin dia jauh daripada tempat kita, mungkin kat negeri lain pun. Mungkin Cik Syahril buat dekat KL, tiba-tiba ada orang dekat Kedah contohnya kan, yang terpandang benda ni kan. So dia nak cari Cik Syahril jauh. So dia akan tanya Cik Syahril macam mana nak sewa. So Cik Syahril mungkin dia akan check dulu lokasi orang tu kat mana, penyewa tu. Kalau katakan berhampiran dengan dia, so dia just tanyalah bila klien tu nak sewa. So bila dah dapat tahu tarikh nak sewa, Cik Syahril cuma keluarkan quotation, then klien bayar deposit untuk lock order, then dah terus boleh hantar. Tu kalau straightforward lah, kalau katakan lokasi tadi dekat dengan Cik Syahril. Kalau katakan lokasi tu jauh, contoh Cik Syahril buat iklan dan dapat klien dekat Kedah, so memang dia tak dapat nak hantar lah. Sebab tu sekarang ni Cik Syahril dia tanya dalam grup ataupun dia tengok dalam senarai kaca badi tu siapa ada kat Kedah. So bila ada kat Kedah, dia tengok Puan ada kat Kedah kan. So bila ada kat Kedah, Cik Syahril akan tanya pada Cik Syahril yang akan tanyakan pada klien tu bila nak sewa. Dan dah tahu tarikh nak sewa apa semua, Cik Syahril keluarkan quotation. Lepas tu klien bayar deposit pada Cik Syahril RM20 untuk lock order. Dan dia akan beritahu kat Puan lah untuk buat pengantaran. Kenapa Cik Syahril yang uruskan dulu quotation apa semua tu? Sebab sebenarnya kita bila dah masuk dalam Cik Syahril memperkenalkan pada Puan ni, kita sebenarnya ada satu program, saya namakan dia sebagai market sharing. Okay, market sharing ni sebenarnya siapa yang perkenalkan klien tu, dia dapat 15% daripada sewaan tu. Untuk atas angin lah. Dia nak kata untuk atas angin pun tak juga, sebab Cik Syahril sebelum ni dah buat iklan macam-macam, dah keluarkan kos apa semua kan.
Kira dia tak okey. Soalnya dapat dia juga bagian dia. Betul. At least dapat jugalah daripada dia simpan macam tu. Dia kata, mungkin sebab dia cerita dia macam ni, sebelum ni ramai orang simpan. Bukan simpan apa, sebab dia tak tahu nak buat macam mana kan lepas dapat klien-klien jauh ni. Ada simpan lah, ada yang dia perkenalkan macam tu saja tanpa dapat apa-apa kan. Macam Cik Syahrir sendiri pun dia pun pernah tanya sebelum ni, macam mana kalau saya dia bagi dekat orang kan, saya ni banyak buat iklan apa semua, saya bagilah dekat awak kan. Tapi lepas tu sebab ada ejen lain yang bertanya juga macam mana nak buat apa nak buat kalau saya ni ramai ni orang tanya ni tapi jauh pula, macam mana nak buat. So that's why yang saya keluarkan idea pasal market sharing. So maksudnya Cik Syahrir dia kena uruskan dulu dengan penyewa tu. Sampailah tadi keluarkan quotation tu. Quotation ni maksudnya klien ni dah sedia untuk sewa, dan klien ni akan bayar deposit RM20 untuk lock order supaya tarikh tu tak supaya puan tadi boleh sediakan mesin ni untuk dia. Maksudnya tak payah nak risau sebab memang klien ni dah bayar deposit dan klien ni pun tak nak rugi. So kalau kita nak ambil deposit, nanti klien ni boleh tukar tarikh bila-bila masa. So kita tak nak jadi macam tu. So bila Cik Syahrir contoh orang tu nak sewa satu hari kalau ikutkan sebenarnya RM100 lah untuk 24 jam. So bila Cik Syahrir ambil deposit RM20 daripada penyewa tu, dia terus dah dapat demi bahagian 15% tu lah. So lagi 5% dia akan hantar, dia akan bagi pada puan. Lepas tu puan hantar dekat orang tu. Lagi selebihnya nanti puan akan ambil terus daripada orang tu lah. Dan untuk pengetahuan, sebab sebelum ni ada juga yang tanya sebelum dia jadi ahli lah, dia tanya berapa kaca body network ambil. Okay, so sebenarnya kaca body network tak ambil apa-apa pun sebenarnya. Itu memang hak 100% pada orang yang sewakan mesin tu. Kami tak ambil apa-apa pun. Sebab dia cerita je macam ni, kita memang kalau boleh kita nak meramaikan ahli-ahli kita lah, ejen-ejen kita ni. So kita pun sekarang ni sebab kita punya harga pun nak kata tinggi sangat pun tak, nak kata rendah sangat pun tak. So saya sebagai admin, saya fikir masa ni bukan masanya untuk saya buat keuntungan lagi. Masa sekarang ni masa untuk kembangkan bisnes, dan saya nak share bisnes ni dengan seramai mungkin orang. So kalau saya ambil untung, dah berapa je ejen-ejen ni dapat nanti kan. So saya tak boleh buat macam tu. So 100% ejen-ejen punya. Kaca body network tak ambil apa-apa pun buat masa sekarang ni. Belum masanya lagi lah. Okay, so okay, tadi katakan dia dah Cik Syahrir dah dapat puan. So tadi dalam kes tadi dia dah dapat puan lah sebab puan dekat dengan dia. So katakan tak ada orang yang berhampiran dengan klien, so Cik Syahrir dia boleh offer dalam grup lah. So dia tanya mungkin ada 2-3 orang mungkin lah lepas ni dekat Kedah ke kan. Puan tak dapat nak hantar, tapi ada kaca body lain kat Kedah yang boleh hantar. So kaca body lain tu yang akan ambil klien ni lah. So bila dah jadi macam tu, nanti kaca body ni Cik Syahrir okey, sekejap dia ada yang berhampiran dan kaca body lain yang berminat. Okey, kalau katakan ada kaca body kat Kedah tadi yang berminat, so Cik Syahrir akan keluarkan quotation jugalah
uruskan macam dengan Puan tadi, macam mana cara dia buat dengan Puan tadi, macam tu juga dia buat dengan kancing body yang lain. Okay, so kalau katakan tak ada yang berminat juga, so Cik Syaril akan minta akan tanya pada klien tu, boleh tak tukar pada tarikh yang lain sebab tak ada orang nak hantar sekarang ni kan, ataupun Puan sendiri pun tak ada nak hantar. So kalau katakan klien setuju tukar tarikh, so Cik Syaril keluarkan quotation lah, keluarkan quotation dan orang tu hantar lah, ataupun Puan pun hantar lah. Okey, kan tadi kata deposit dibayar secara online transfer gitulah kan? Betul. Okey, kalau lebihnya wang tu selalunya cash ke tetap kena transfer ke macam mana? Okey, macam ni. Sebenarnya yang itu pun kita tak ada tetapkan lagi yang betul-betul macam mana, tapi ikut pada hari tu siapa yang bagi suggestion, saya tak ingat. Cik Syaril sendiri ke atau siapa, tak ingat. Dia cakap kalau kita buat secara online lagi bagus sebenarnya. Kita boleh tengok transaction tu. Melainkan kalau katakan klien tu ada masalah, tak boleh nak transfer online, so kita ambil cash lah. Selalunya kita ambil time hantar tu ke time masa kita pergi ambil mesin tu balik? Okey, ikut pada pengalaman saya lah kan. Ikut pada pengalaman saya, eloknya ambil masa pengantaran. Nanti buat payah-payah. Macam mana tu? Dah lah kadang-kadang time ambil kau buat payah-payah tak buat menawak lah. Betul. Sebab tu kita ambil masa pengantaran. Kita tak ambil masa dah siap semua baru kita ambil. Kita masa hantar tu siap, kita dah ambil dah. Dia macam ni je lah Puan. Kalau saya sendiri, saya akan bagi tahu, okey, untuk delivery hari ni pada Puan ABC pada jam 9 pagi saya akan buat delivery dengan charge banyak ni. Katakanlah hari Minggu 1.20. Saya terus mention kat situ. Pada dia kena kata setuju. Dan semua delivery memang kami semua dah agree hanya hantar ke rumah. Kita tak ada tunggu jumpa tengah jalan ataupun dia datang collect. Mana kita punya secure, kita tahu kat mana rumah dia lah. Dan kita kat situ kita tak boleh baca dia. Dia nak game kita ke tak, biasanya orang, pengalaman saya lah. Kalau orang nak menipu ni, dia jangan bawa ke rumah. Betul. Kita tak ada nak jumpa kat petrol pump ke, jumpa kat simpang ke, tak ada. Kita akan buat delivery ke rumah. Alasannya kita akan buat demo kalau dia setuju. Ada orang dia kata dia tak bagi masuk rumah, tapi orang kita dah sampai depan pagar, kita dah ambil gambar lah rumah dia. Dah kita risau penipuan lah kan. Betul. Kalau sewa dia ambil kat tepi jalan ke apa, risau penipuan macam tu lah. Betul. Kali nak beli 100, pergi dekat 3,000. Mesej kita tu lah penipuan paling besar dia nak tipu. Pasal benda ni kan berisiko juga. Ya, betul. Okey, faham. Pasal gambar tu kita perlu ambil Puan. Pasal kita nak pastikan kita deliver kat dia mesin tu sempurna. Cukup berapa batang pipe, berapa batang hose. Tanya dia. Ada ke yang pertama? Mesti kita sewa lama lah. Sewa 3 hari, sewa 5 hari. Buat dia diam. Lebih buat kita. Yelah. Tapi memang syak mana contoh dia kata 3 jam lah. 3 jam tu sebelum agak 3 jam kita ada depan rumah dah. Soalan-soalan ni memang sangat menarik. Bagus. Okey, saya pun tak terangkan lagi kat situ. Sebab dah tanya tu baguslah. Okey, 3 jam tu kalau boleh memang kena sharp ambil 3 jam. Sebab apa? Sebab sebenarnya saya pun kadang-kadang terserempak juga dengan klien macam ni. Kadang-kadang masa hantar tu dia beritahu, dia cakap lah orang yang buat kerja ni sekarang tengah keluar, tak makan lagi lah, apa semua macam-macam lah, dia bagi alasan kan. Betul. Boleh tak nanti kita lewatkan sikit, tambah lagi 1 jam ke ataupun setengah jam ke macam mana kan.
So kita sebab macam saya dia macam ni lah Puan. Setiap 1 jam tambahan kita charge RM20 lagi. RM20. Ya. Itu upah untuk kita sebab kita terpaksa menunggu dia. Kita dah habis masa kat situ lah. Kalau katakan 3 jam, yelah kita kena tunggulah sebab 3 jam saja kan, tak lama kan. Lama tak lama macam tu lah. So kita pun nak pergi tempat lain sangat, nak jauh-jauh pun kita pun tak berani. Nanti susah pula nak datang balik kat situ nak ambil barang semua. Lepas tu betul, kita pun duk tunggu pusing kat tu juga. Lepas tu kan tiba-tiba dia cakap tak siap lagi lah kerja kan. Habis tu kita ni dah tunggu kat situ kan. Yalah. Tak boleh lah macam tu. So sebab tu saya sebenarnya quotation ni pun nanti saya boleh sharekan dalam group lah. Saya boleh sharekan macam mana ayat yang saya gunakan kepada pelanggan saya. Sebenarnya 3 jam tu awal-awal lagi saya dah mention dah. Setiap 1 jam tambahan saya charge RM20. Supaya dia dah ada satu pemikiran, dia dah ready dah. Aku tak boleh nak buat sebarang-barang ni. Dia nanti kan kena pula tambahan charge. Apa kan charge tambahan tu. So kita dah beritahu awal dah. Boleh nak tambah masa. Tak ada masalah, tapi RM20 lah setiap jam. Dia macam tu. Sebab kita pun tak rugi lah. Betul. Masa kita duduk tunggu. Masa kita pun tak rugi. Dia senang cerita, kena janji siang-siang, janji awal-awal. Betul. Kena jelaskan awal-awal. Pada awal-awal deal tu jelas. Dia tak setuju tak apalah. Kita pun tak rugi apa pun. Betul. Dia tak setuju tak apa. Kita pun tak rugi. Betul tu. Pasal kita betul lah. Banyak pernah lah yang nak kena hadap dulu ni kan. Itu yang bagusnya bila kita buat secara berkumpulan macam ni. Sebab saya pun sebenarnya sharekan benda yang saya dah ada pengalaman. So macam Cik Syaril pun, dia pun business minded juga. So dia nampak apa yang saya cuba nak terangkan kan. So dia sebab tu alhamdulillah lah. Mana banyak interaksi dengan tu boleh lah nampak gambaran dah macam mana tu. Itulah. Ada terputus, tersekat-sekat tadi Puan. Macam mana? Yalah, dari banyak kita bergaul dari banyak kita dengan pelanggan lebih banyak lagi lah kan. Betul. Pengalaman kita interaksi tu. Betul. Kena mereka pun lain orang lain macam. Cara dia pun. Betul. Yalah. Okey, yang pasal deposit tadi saya sebut klien kena bayar deposit RM20 kan baru kita boleh lock order kan. Kalau katakan klien tu tak lock order, katakan dia tak bayar RM20 tadi lah. So tiba-tiba kita dapat ada satu lagi klien yang nak sewa pada masa yang sama. Dan klien tu dia cakap okey, saya terus bayar deposit. Saya nak betul-betul nak lock. Nak lock sewaan tu. So so bila jadi macam tu, kita kena bagi keutamaan pada yang dah bayar deposit tadi, RM20 tadi. Yang ni sama ada kita yang dapat klien tu kita kena pastikan orang tu bayar deposit ataupun macam Cik Syaril tadi dia perkenalkan pada Puan, dia lah yang kena dapatkan deposit tu. Kalau katakan orang tu tak bayar deposit, Cik Syaril tiba-tiba dapat orang lain yang dah bayar deposit, so Cik Syaril akan pentingkan orang yang satu lagi itulah.
Pasal kau tu dah bayar lah. Kau apa? Betul. Betul. So yang tak bayar tadi tu kita ubah tarikh lah. Kita tanya klien tadi tu boleh tukar tarikh lain tak, sebab tarikh ni orang dah lock order. So kalau dia setuju, kita hantar quotation lah. So kalau Kita supaya paling cepat tu. betul. So kalau katakan klien tadi tak setuju untuk ubah tarikh, so sama ada kita cari klien kaca badi lain yang berhampiran, sama ada puan yang cari ataupun kalau puan tadi dapat klien tu lah, ataupun Cik Syahrir tadi sebab dia yang dapat klien tu, so dia akan cari kaca badi lain pula lah yang berhampiran. Maksudnya proses tu berulang semula lah. So Faham. So satu lagi sebab tu macam kita dalam kaca badi network ni, kita maksudnya kita kena faham yang sistem ni lagi ramai ejen lagi bagus. So sebab tu macam saya pun sebenarnya saya bagi insentif pada ejen-ejen yang boleh dapatkan ejen lain. Boleh dapatkan pelanggan daripada ejen lain. Tak maksud saya ni, kalau puan contohnya ada orang lain yang puan kenal nak join kita sebagai ejen juga. So saya bagi RM20 pada puan sebagai insentif puan memperkenalkan ejen lain. Mana kita cari lagi ejen yang lain berminat dalam sewaan kaca badi ni. Betul. Tak kisah orang tu ada kat mana pun, satu Malaysia kita boleh cari. Tak semestinya tempat kita je. So untuk ejen yang dah ada mesin, buat masa sekarang tak sampai 100 orang lagi. So saya boleh buat kerja mudah sikit lagi. So saya cuma charge RM50 saja. Maksudnya sekarang ahli semua berapa bilangan tu? Sekarang masih kurang lagi, baru berapa belas orang je. Target kita nak satu Malaysia, kita nak seramai mungkin. So macam saya cakap tadi, bila ahli kita dah ramai, baru kita mudah. Katakan orang kat sana ada orang dekat, contoh untuk puan katakan tiba-tiba ada orang kat Terengganu nak sewa kan. So masa tu kita boleh cari orang kat kaca badi kat Terengganu, siapa boleh hantar. Macam sekarang ni bila ada orang contoh dekat mana, kat Penang, contoh kat Penang, kita tak ada ejen kat Penang. So tak ada lagi ya? Penang tak ada ejen lagi. So habis macam tu lah. Seorang pun tak dapat. Saya pernah borang dengan Cik Sofi dulu, kita orang nak, kalau boleh lah nak buat macam kowe tu. Kat mana-mana pun dia ada. Kowe Bogor kan. Jadi orang pun tahu benda tu apa dia. Jangan buat masuk aja api. Tu memang kita punya harapan lah. Matlamat asal penubuhan ni lah. Kita nak seramai mungkin yang join. So macam sekarang pun sebenarnya saya punya VC tu besar. Maksudnya VC saya memang besar lah sebab kita nak satu Malaysia join kan. Lepas tu sebenarnya bila dah besar-besar macam tu, saya pun tak boleh buat cara macam sekarang ni lagi. Banyaklah saya fikirkan mungkin nak kena buat apps, application, Android apps ke apa ke. Maksudnya masa tu orang dah tak perlu nak masuk web apa semua dah. Lepas tu kita ada sistem
yang boleh buat penilaian pada klien ni kita nak bagi berapa bintang apa semua kan. Klien ni mungkin dah blacklist, kita tak berani, so bila masuk dalam sistem orang semua tahu dah. Dia kena buat macam Grab punya apps lah. Betul lah, kena buat macam Grab punya buat macam app punya apps. Tapi itulah, benda-benda tu semua perlukan modal. So Betul. saya tu satu lagi sebab saya perlukan ejen-ejen ni. So saya boleh dapat modal, so saya boleh pertingkatkan lagi servis yang saya boleh tawarkan. Bila peningkatan servis ni lebih memberi manfaat lah kepada ahli-ahli yang ada tu. Betul. Dan macam sekarang pun sebenarnya saya pun ambil RM60 je sebab keperluan tu tak ada lagi. Macam sebenarnya bila dah sampai macam 100 ejen ataupun nanti tengok macam mana, masa tu keahlian dah jadi RM100 sebab kerja dah makin banyak. Saya pun nak kena, mungkin masa tu nak kena cari orang untuk buat kerja-kerja yang saya tak mampu buat. Tu dah tadi nak menjawab soalan Puan tu, berapa ramai ahli yang diperlukan. So memang kita nak cari seramai mungkin ahli. So satu lagi, bila ahli ramai ni baru kita punya nama pun kuat. Nama kaca body network tu sendiri jadi kuat. Kita nak jadi, saya punya visi, saya punya cita-cita, kalau boleh biar bila sebut kaca body network ataupun bila orang nak sewa mesin, kaca body network kan. Bila orang fikir kaca body network, ni lah dulu tempat aku sewa mesin. So semua ahli dapat manfaat daripada nama tu lah. Tu saya punya cita-cita saya lah kan. Ya. So masa ni kita just jalankan apa yang kita boleh buat dululah. Penubuhan ni apa? 2 tahun dah? Saya sebenarnya dah 3 tahun lebih dah. Tapi kaca body network ni sendiri saya pun sebenarnya baru setahun yang lepas. Setahun lah lebih kurang. Setahun lebih lah baru ada ditemukan. Sebab tu ahli pun sekarang ni masih tak ramai lagi, baru berapa belas je. So macam Cik Syaril ni antara orang yang awal join saya lah. Dia macam Cik Syaril ni sebab dia dah ada mesin. So dia cuma bayar RM60 je kat saya. Dan sama juga macam katakan orang tu, macam Cik Syaril pernah kongsikan kat saya lah sebelum ni. Dia kata, ataupun itu juga cara yang digunakan oleh ada seorang lagi ejen tu, dia start dengan mesin second hand dulu. Okay. So bila mesin second hand ni dia punya cost tak tinggi, lepas tu dia punya pulangan balik modal tu cepat sikit. So itu pun kita boleh ambil jugalah. Kelebihan kat dia. Kelebihan kat dia lah. Kalau dia boleh cari mesin yang murah, yang dah tak kisahlah macam mana nak cari kan. Yalah, betul. Tapi kalau katakan dia tak ada mesin lagi, tu kelebihan pada kita pula lah. Kita boleh jual mesin dan kita maksudnya daripada mesin tadi tu kita dah boleh markup dah daripada harga yang saya bagi tadi tu. Lepas tu dapat lagi RM20 tu. So macam Puan pun katakan kalau orang tu tak ada mesin lagi, Puan cuma kalau Puan nak ambil duit, Puan nak collect duit daripada dia pun boleh. Yang lain-lain tu saya yang akan uruskan dengan pihak kaca lah. Puan Puan punya, maksudnya saya nak cuba kurang, maksudnya Puan nak mempermudahkan kerja Puan lah. Oh yalah. Lebih lancar. Lebih lancar. Betul. So, macam itulah. Okey, dan satu lagi saya cerita je lah buat masa ni. Okey, yang pengantaran tadi dah settle dah okey Okey. Okey, so kalau macam tu saya balik semula kat Skype.
Okay, so okay, saya off dulu sharing ni. Kejap lah. Berdiri. Okay, satu lagi mungkin mungkin Puan nak ambil nak hadam semua malam ni mungkin susah sikit lah, tapi saya sebagai buka cerita je lah dulu kan. Okey, kita dalam kita punya sistem ni ada satu lagi dipanggil sebagai loyalty program. Loyalty. Loyalty program. Rasanya saya dah bagi sebelum ni, saya ada emailkan kat Puan kan. Apa ni, business card yang kita boleh jadikan loyalty program, loyalty card juga kan. Okay. Okay. So loyalty ni maksudnya kita nak galakkan orang untuk sewa kat kita, dan bila dia sewa dengan kita tu dia ada manfaat lah. Lagi banyak dia sewa dengan kita, lagi banyak manfaat dia dapat lah kan. Okay, macam ni. Bila dia sewa kali yang berikutnya, dia boleh dapat chop dalam kita punya loyalty card. Yang kali kelima ke yang dapat free tu? Sampai kali kelima tu dia dapat 3 jam free. Kalau ikut tu kira dapat 5 jam free. Maknanya kira satu chop tu tak kira lah berapa jam dia ambil tu. Betul. Kira satu chop untuk satu hari tu kita baca kan. Untuk 24 jam ke, untuk 3 jam ke, dia dapat chop jugalah. Chop, okey. Okey, satu lagi, kalau dia perkenalkan kat orang lain pun dia dapat chop juga. Oh, kira dia perkenalkan ke orang lain, lepas tu orang lain ambil servis kita, dia pun boleh chop juga. Betul, dia dapat chop juga. Senang kita nak dapatkan dia sebenarnya. Kita dapatkan Kita dia nak lah. dapatkan dia terus menyewa dengan kita. Okey, bukan setakat dia dapat job saja Puan. Sebab dia dah memperkenalkan kawan-kawan dia kat Puan ataupun kat kita ni, so dia dapat 10% daripada harga sewaan. Daripada bayaran yang kita terima tu. Betul. Dia dapat 10%. Dia dapat 10% dengan satu job. So cukup dia 5 kali dia sewa sendiri ataupun dia perkenalkan ke orang, dia dapat 3 jam. Lepas dan dia dapat 10% tu jugalah. Kira dua benda lah dia dapat. Betul. 10% dengan satu chop. Satu job. Betul. Okey. Kalau katakan contoh Puan dapat satu klien, maksudnya orang yang dah pernah sewa dengan Puan sebelum ni memperkenalkan kawan dia. Contoh kawan dia mungkin tinggal dekat Terengganu contoh kan. Okey, Terengganu. Okey, bila Puan tak dapat hantar, so Puan carilah kaca badi kat Terengganu kan. Okey. So bila kaca badi tu tadi maksudnya macam ni, sebab Puan dapat klien tu daripada orang yang dah pernah sewa dengan Puan. Okey. So Puan sebenarnya tak ada buat apa-apa pun. So nanti Puan masih ambil 15% lagi daripada kaca badi yang dekat Terengganu tu. Tapi Puan kena bagi 10% pada orang yang memperkenalkan pelanggan tadilah. Maksudnya Puan dapat 5%. Oh. Maksudnya Puan sekarang ni jadi orang tengah je lah sebenarnya.
Puan tak perlu buat marketing apa semua. Maksudnya mungkin ada pelanggan yang dia nak cari duit tambahan katnya kan. So dia dapat orang apa semua. So dia perkenalkan kat Puan sebab dia kenal Puan sebagai agent. So dia perkenalkan kat Puan. So tugas Puan masa tu just cari kaca bali yang boleh hantar je lah kalau kat tempat lain ni. Kalau Puan sendiri yang boleh hantar, maksudnya Puan bagi dia 10% lah. Clear? Dia pasal dia tak apa nak nampak ni pasal tak ada pelanggan kan. Bila pelanggan tu baru dia nampak dia macam ni dia kena praktikal kan ni kan. Betul. Dia nampak dia boleh lah macam duk nampak okey cara tu tapi dia kena praktikal tu pun lebih. Dia awal-awal ni yalah benda ni rasanya semua orang bisnes pun tahu kot. Dia benda ni maksudnya redah je lah dulu kan, jangan takut. Kalau takut memang tak jadi bisnes lah. Itu semua orang bisnes kena ada dalam sikit pengalaman dari segi yang pertama, yang kedua tu, yang ketiga aku tahu kan. Betul. Try tak tahu. tak tahu betul. Macam saya pun saya buat kaca body network ni saya buat je dulu ni. Saya nak refer pada orang lain pun tak ada orang lain yang buat macam ni kan. So kadang-kadang yang baru kan. Betul, satu yang baru. Cuma kelebihan pada saya ni sebab saya dah pernah join satu group dulu. So saya ambil pengalaman daripada situ. Tapi diorang pun tak buat besar macam saya. Diorang buat simple macam tu je. Yang saya punya cara ni memang betul-betul besar lah. MLM lah juga. Boleh duk makan ni juga. Lebih kurang lah. Boleh makan juga. Jadi taklah sia-sia dia punya usaha tu. Betul. Yang dulu yang saya just share je lah. Yang dulu tu yang buatkan saya macam terpaksa keluar daripada grup lama tu antara sebabnya sebab diorang tak boleh buat sharing macam ni lah. Maksudnya bila diorang buat sharing juga. Contoh diorang tak dapat hantar, diorang cari orang lain untuk hantar. Tapi diorang tak galakkan untuk dapat keuntungan daripada situ. So saya nampak benda ni boleh buat untung lagi. So saya cakap, kenapa diorang tak benarkan? So lalas tu antara sebab dia kenapa saya tak boleh lama, saya kena keluar lah sebab cara saya dah lain daripada diorang kan. Tak sependapat lah. Tak sependapat kan. So, cara yang kerja tu. So saya keluar, tu saya buat, saya dah keluar pun sebenarnya saya tak buat lagi kaca body network. Saya kerja sendiri dulu, saya buat bisnes seorang. So yang buat saya terpanggil nak kaca body network tu, bisnes dia dah ada. Saya dah tubuhkan dekat SSM. Tapi yang buatkan saya betul-betul nak jalan secara berjemaah macam sekarang ni, bila saya hari tu benda ni secara tak langsung je sebenarnya. Kebetulan saya share dekat dalam Facebook. Saya cakap, tahu tak bisnes sewakan kaca ni lagi untung daripada sewakan rumah. Sebab saya sendiri pun sebenarnya dah ada beberapa rumah. Pening sebenarnya nak uruskan rumah ni. So bila saya share macam tu, ramai yang berminat, ramai yang nak tahu lebih lanjut kan. So itu jugalah yang jadi macam sekarang ni lah. So sekarang ni bila dah jadi macam ni, saya nampak satu lagi, kita kena ramaikan ejen-ejen ni. So itulah untuk kemudahan kita juga sebenarnya, untuk sama-sama dapat manfaat lah kan. So bila kita dah ramai ejen, kita yalah, bahasa kasarnya kita pegang market lah kan. Betul. Kita pegang market. Yalah, kalau bukan kita yang pegang market, saya pasti ada orang lain yang akan pegang market pula lepas ni.
Especially kalau syarikat tu syarikat besar, dia ada duit, dia ada kepayaan, dia ada pekerja yang ramai. Saya tak mustahil dia boleh buat macam yang saya buat ni, dan dia yang akan pegang market. So sebelum jadi macam tu, saya punya cita-cita nak dia, sebab saya punya kepayaan terhad. Maksudnya saya tak ada pekerja, modal pun tak banyak kan. So kita kena buat cara macam ni lah. Maksudnya kena bekerjasama antara satu sama lain lah. Baru kita boleh sama-sama dapat besarkan perniagaan kita lah masing-masing. Betul. Tapi benda ni makan masa sikit lah. Entah nak kumpulkan macam yang kita mahu tu. Memang makan masa lah. Saya pun dapatkan kepercayaan orang tu kan. Betul. Saya pun taklah expect benda ni boleh siap dalam beberapa bulan kan. Mungkin ambil setahun ke, tak apalah. Jadi kita kalau boleh kita nak pegang market lah. Jangan syarikat yalah, kalau boleh. Saya sebenarnya ada orang Cina yang nak melabur dalam syarikat saya ni. Hari tu ada dalam Facebook kawan saya juga sebenarnya. Tapi Cina kan, saya bukanlah apa. Tapi kita nak buka peluang pada orang Melayu sebenarnya. Nak bagi peluang. Bagi peluang dan pada orang Melayu. Tu sebenarnya lah. Sebab tu saya tak ambil pun orang sebab masa sekarang ni saya tak terfikirlah nak ambil bangsa lain ke dalam kaca pada network ni. Orang Cina nak melabur pun saya cakap susah kan. Kan dia pula sebab dia dah melabur, dia yang bagi duit. Kita kan dah terikat dengan dia pula kan. Depa orang Cina model tak ada masalah. Diorang tak ada masalah kan. Depa ada patuan apa semua. Itulah. Tu saya pun buat tak tahulah kan kawan saya tu. Main tarik tadi. Jangan dia tanya lagi lepas ni sudah kan. Aduh. Apa salah. Tapi insyaAllah saya cita-cita saya kalau boleh syarikat Melayu lah. Maksudnya sama-sama kita lah. Ya makuk pun tu kami kena ni sendirilah no. Sediakan untuk bakal customer yang nak ni, yang kata chop dengan tu kan. Yang pasal nak cetak tu saya buat macam tu supaya manalah tahu dapat jumpa tempat yang murah nak buat cetak, nak cetak tu kan. Cetaklah tempat yang murah tu. Kalau saya kan mungkin yelah banyaklah kos dia pula nak hantarlah apa semua lagi kan. Betul. Tak padam pula nak post bagi kan. Nak post apa semua tu kan bayar duit kat post pula kan. Kalau tempat kita ada tempat yang murah nak buat cetakan, baik buat kat tempat kita je. Ataupun cari kat Shopee kan. Kat Shopee saya tengok banyak juga orang buat servis cetakan. Boleh. Tapi jenis-jenis tu baik depan mata ni kot main sikit pun, tapi benda tu taklah lama mana pun kalau kita nak tu. Betul. Itulah tujuan saya kenapa saya bagi soft copy je tu. Yalah ada pikat design nak ni kena ambil tu. Ambil situ, lepas tu carilah siapa mungkin saudara mara kita sendiri ke ada buat syarikat cetakan, buat dengan saudara mara kita. Lagi bagus kan. Dia dapat duit, kita pun dapat kita punya barang. Faham. So, dah pukul 10, 40. Pukul 11 dah. Tapi tu dah sikit je lah. Kalinya bila buat live ni berapa orang lah? Hari tu masa awal-awal hari tu ramai. Masa belum PKP. Awal-awal kali PKP, lepas tu siang lah, puasa kan, kita buat first kan? Masa bulan puasa. Jadi waktu tu ramai tu lah. Ramai ada masa. Betul, ramai ada masa. So, sekarang ni
Itulah, saya pun tak tahu orang macam mana. Hari tu masa saya buka cerita dalam Telegram hari tu, ramai je yang bagi positif. Lepas tu malam ni tak ada pula yang datang. Itulah Cik Syaril ni nasib baik dia ada. Kalau tak memang tak. Kawan tu. Dia pun dia jadi teman setia saya lah. Banyak kali dia datang ni. Kenal orang kan. Kalau tak memang saya seorang-seorang je lah. Tengok je lah screen. Tapi itulah saya tak tahu lah, mungkin nak kena buat apa wawar pengumuman lagi ni ikut banyak kali kot. InsyaAllah kita lepas ni setiap Rabu malam lah kita buat sesi macam ni. Sesi macam ni penting sebab kadang-kadang kita akan hadapi banyak keadaan dengan keadaan pelanggan lah, dengan keadaan mesin yang tiba-tiba jadi masalah, kita pun tak tahulah kan. Yalah. Macam mana cara nak buat marketing lah. Sekarang rosak ke apa, kita nak cari apa macam mana orang kena kan. Nak buat marketing macam mana. So sebab tu kita penting untuk apa ni, untuk sama-sama lah dalam sesi ni. Yalah. Saya pun sebenarnya bila kadang-kadang dengan Cik Syaril ni pun memang 2 orang, tapi alhamdulillah walaupun 2 orang ada juga benda something yang saya dengan dia boleh dapat. So yang penting kita hadir je, maksudnya kita online je kan. InsyaAllah hadirlah nanti kita dapat something lah kan. Daripada pengalaman pada tu lah kan. Masing-masing akan ada pengalaman lepas ni. Especially bila kita tak pernah buat bisnes, lagilah kita nak kena ni lah. Mungkin ada tidak pun cara nak buat marketing lah kan. Mungkin tanya macam mana. Macam Puan ada kedai Adobe kan? Ya betul. Puan boleh tengok tak saya punya chat tadi? Saya ada sharekan satu gambar yang saya ambil kedai Adobe kat Kelantan. Chat. Dia kat Puan guna handphone ke guna laptop eh? Handphone. Handphone saya tak pasti. Macam mana ya? Saya cuba share screen. Share screen lah. Nampak tak? Tak nampak tak skrin saya? Rasa nampak tapi tak nampak gambar lagi. Ya, gambar tu saya kena cari sekejap tu. Ada tak? Tadi nampak, biasa dah keluar kat desktop pula. Rasanya keluarkan chat tadi pun okey Cik Syaril. Keluarkan chat tadi. Betul kan? Lepas tu besarkan gambar tu. 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 Nampak tak? Ini saya jumpa dekat kedai Adobe Coins tu. Puan kena manipulate iklan ni supaya orang nampak Puan ada mesin tu untuk bagi sewa. Ini free advertisement. Puan pacak je banner banting ni dekat kedai. Macam Puan mungkin boleh buat 2 sekali lah untuk buat servis dengan sewaan. Kat cadangan ni dah ada contoh apa tu kan, hard copy ni. Boleh kapek sambil dengan mesin tu sekali, promote dua dalam satu. Yalah, siapa ada orang nak hantar kapek Puan macam ni, ataupun dia nak buat sendiri, dia sebenarnya mesin ni hanya bukan cuci kapek Puan tahu tak? Boleh cuci tilam, boleh cuci sofa. Tengok kan sofa cushion kereta apa tu kan. Yang cushion kereta, baby seat anak kat dalam kereta, baby child seat kereta, stroller. Semua boleh, ganti dia kain. Itulah kita kira jam, bukan kira berapa kapasiti, berapa pieces kan. Kita kira jam dengan mesin tu.
Yalah sekarang ni kalau macam puan, saya nampak lah yang puan buat servis sewa cuci kapet, ikut saiz, ikut dimension kapet. Betul? Berapa square feet ke kan. Hmm. Nanti bayar kat puan 100, dia buat balik mesin tu, dia cuci sendiri. Dia puas hati ke tak puas hati tu masalah dia. Betul? Dia ambil balik. Harga dia murah lah pasal tenaga kerja dia buat sendiri. Kalau dia tak puan cuci, puan kena kira gaji budak, masa dia duduk bersidai tu. Semua kena kira lah, semua ada kos lah sewa kedai. Betul. Dia nak murah, dia sewa mesin ni buat sendiri. Dia buat sendiri semua. Dia buat sendiri, dia boleh buat macam-macam lah. Takkanlah puan nak ambil nasi pun nak kena cuci kat kedai. Leceh lah orang punya kan. Ya, betul. Order. Semua tu boleh cuci. Saya langsir, nanti saya buat video langsir. Saya settlekan, saya tengah mengecat rumah ni, saya settle nanti saya janji dengan Cik Sophie nak buat macam mana saya cuci langsir tanpa buka. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Pasal saya kat rumah ada kucing, ada kucing kencing apa semua dekat langsir tu kan. Takkan tak naklah buka semua, pergi hantar kedai, nak kena cuci, leceh. Betul. Macam kapet kan, kadang ni kapet macam ni, kita duk sedut dengan kaca ni kan. Kita kena gantung dulu ke dia basah kat bawah tu, kita boleh sedut terus ya? Pasal tu kalau saya rasa kalau puan ada pelapik yang saya cerita tadi, drainage rumput tu. Kan dia punya vacuum pun dia sedut kuat sangat, tapi terangkat kapet tu tak lah sampai tahap tu. Tak, dia tak sampai terangkat kapet. Kalau langsir tu kena tegangkan, kena pakai 2 orang untuk dia tarik supaya langsir tu tegang. Seorang tarik tu. Dia sebenarnya banyak saya kalau kat rumah, saya cuci rumah, basuh rumah pakai air pun, saya sedut je pakai mesin tu. Saya mencuba macam-macam dengan mesin tu lah. Yalah. Bila saya dah settle cat rumah ni, saya cuci kapet. Sekarang ni rumah saya berterabur, saya tengah ngecat. Saya selagi boleh pakai, saya pakai je mesin ni. Itulah, Puan boleh, macam Puan ni dia boleh buat servis lagi macam-macam boleh buat. Sebab dia memang ada 2 golongan sekarang ni. Sebab saya pun dah jumpa 2 golongan ni. Satu golongan ni memang dia tak ada masa nak buat sendiri. Dia kata aku okey je, aku nak sewa kat aku nak bagi orang. Sebab aku tak ada masa, dia kata. Ada pula seorang gini, yang seorang gini. Sebab dulu pun sebenarnya saya pernah nak cuba buat servis. Saya pernah cuba nak buat servis. Tapi bila orang dapat tahu dalam masa yang sama saya buat sewaan, orang sanggup sewa dengan saya daripada dia minta buat servis. So bagi saya lah, kalau macam cuci kapet, kalau kita selalu buat 3 bulan ke 6 bulan sekali, tak kotor, berkapet tu tak ada lah teruk sangat. Taklah apa. Kakak ni Pak Long hantar kakak. Macam sofa kat rumah lah. Pasal kita tak pernah cuci dia. Pasal tu bila sekali cuci, tak menakutkan tau. Betul. Habuk sangat atas ni, bila kita hantar cuci taklah debu sangat kan. Kalau puan nak try buat sendirilah, nak tahu kelebihan lepas cuci kan. Kalau free cuci tilam yang puan tidur. Kita buat praktikal dulu. Memang saya buat pun. Puan ada masa free, cuci sendiri tilam yang kita tidur hari-hari tu. Esok bestnya. Rasa suci bersih. Kita ada cadar kan. Lain pengalaman je nak kena rasa sendiri tu. Dia pinggan daripada kapet. Pasal dia berat kan. Dia sebenarnya masa kapet tu pun kita boleh rasa dah gebu je tu lepas kita cuci tu. Kat tilam saya tak pernah cuba lagi lah. Tak sempat lagi. InsyaAllah lepas ni boleh cuba juga tilam. Dia sebenarnya satu lagi dia ada drill brush.
dia panggil drill brush. Drill brush ni dia boleh tolong kita untuk berus. Contohlah kalau tadi Cik Syari cakap nak cuci tilam tu, kita boleh beli brush dekat Shopee, pasang dekat drill, dan kita boleh berus tilam tu dulu guna brush kat drill tu. Lepas tu kita bilas guna kuzi. Kan kita bagi depa mesin kan untuk guna sekali dengan sabun apa ke sabun depa masing-masing. Oh, sabun. Okey, sabun tu macam ni. Kalau pada saya lah, pada saya punya pengalaman, saya apa yang saya buat sekarang ni, dia kalau cuci biasa tu boleh je gunakan Softlan ataupun Downy. Kalau setakat nak cuci-cuci biasa lah, nak hilangkan habuk apa semua, tak melibatkan kotoran degil lah kan. So kalau ada kotoran degil, baru kita gunakan sabun yang kuat sikit pada kotoran degil tu sahaja. Jangan gunakan sabun fab ke sabun yang kuat-kuat Dynamo semua ni pada semua keseluruhan nak tempat cuci tu. Sebab nanti mesin tu pun boleh jadi rosak. Okey. Sebab mesin ni dia kalah dengan buih. Sabun yang banyak buih memang boleh merosakkan mesin ni lah. So kalau kita guna Softlan tu, Softlan tak banyak buih. Ataupun Macam sendirilah jenis tak banyak perlu guna sabun yang tak banyak buih. Betul. Saya rasa Pak Sabun ni Puan pun lagi pandai kot, sebab Puan memang buat cucian kan, Dobby kan. Dia ada sabun yang jenis macam low foam tu kan. Ya. Low foam tu sesuai untuk mesin lah. Tu apa Cik Syari kita ada kongsikan tu cara berus. Berus tu. Tu senang kan Puan kan. Tapi kalau katakan tak ada yang jenis drill cordless ni, guna drill biasa pun boleh yang ada wire tu. Guna terus. Ni tak lengah. Kalau tak ada cordless pun tak apa, tak semestinya cari cordless. Saya cordless pun saya bagi sewa. Nak sekali. Saya kalau orang nak saya bagi ya. Tu charge macam mana pula tu? Saya charge RM20. RM35. Sekarang saya tukar brus baru, saya charge RM35 kalau dia nak lah. RM35 sekarang. Jadi harga mesin asing, harga tu asing. Tu RM35. Kami lebih kilometer kami charge. Every lebih kilometer kami charge. So, kami semua selagi customer setuju kita layan je. Betul. Saya baca kata 10 km ke atas baru charge. Okay. Dia itulah. Dia sebenarnya macam ni Puan. Untuk charge delivery ni, kita cuma charge kalau lebih 10 km lah. Kita yalah, sebab harga sewaan tu pun nak kata tinggi sangat pun tak, nak kata rendahkan sangat pun tak. So kita tak boleh okey je macam ni. Ada dua sebab lah. Dua sebab utama kenapa yang 10 km tu. 10 km tu satunya sebab kita nak beri peluang pada kaca padi kat tempat lain, kat lokasi lain untuk buat duit juga. Sebab tu kita hadkan sampai 10 km. Maksudnya kalau katakan klien tu dah dapat cek, okey kat tempat dia ni sebenarnya ada kaca padi ni, ada ejen ni. So tak perlulah katakan ejen tu dekat okey saya tak pasti nak cerita bab Kedah, tak tahulah kan. So saya cerita bab saya lah kat Putrajaya ni kan. Okey, katakan klien tu ada dekat Serdang. Serdang ni tak jauh sangat
tak jauh lah sangat daripada Putrajaya ni, sebenarnya dalam 20 km macam tu je. Tapi katakan ada klien dekat Serdang, dia boleh tengok senarai kaca badi tu. So tapi dia terjumpa saya punya website. Saya punya website ni Putrajaya. Okey. So lepas tu dia ternampak pula, 10 km je ada free, kalau lebih kena bayar. So dia check lah, ada tak kaca badi kat area Serdang, ataupun yang paling dekat dengan dia lah. So bila dia check, ada kaca badi dekat Serdang, aku ambil yang kat Serdang ni lah, apa aku nak ambil kat Putrajaya ni. So cara macam tu, kaca badi yang kat Serdang boleh dapat duit. Maksudnya ada peluang untuk dia buat duit lah. Faham tak? Maksudnya daripada ambil dengan saya kat Putrajaya jauh ni, baik dia ambil kat Serdang, mungkin orang Serdang tu pun sebelum ni tak ada bisnes. Mungkin lah tempat dia mungkin agak tersorok, agak pedalaman sikit ke. So tiba-tiba ada dekat orang dekat tempat dia yang nak sewa. Masa tu lah baru jadi bisnes. So saya dah buka peluang ni pada orang yang tak ada bisnes sebelum ni, dapat bisnes. Okey. Tapi kalau katakan pelanggan tu nak juga dengan saya, dia kata tak apalah, saya sukalah dengan cik, 20 saya tengok jarak sekali tiba-tiba 23 km. So saya cakap dengan dia, kalau dah lebih 10 km saya kena charge 1 km RM1. Okey. So bila dah 23 km ni, RM23 lah dia kena bayar kat saya. Hello? Macam putus kan? Putus. Macam ni tadi kan, yang putus saya tadi. Dia terkeluar je. Cuma macam kes saya tadi, dengan saya sekali terkeluar. Tak tahu macam mana. Tapi saya nampak macam ada button pause dekat telefon dia ni. Tekan pause kot. Dia tekan pause. Puan, dapat dengar tak Puan? Dapat? Dapat. Okey. Sebab tadi tiba-tiba tak ada suara. Panggilan masuk. Panggilan masuk. Patutlah. Dia pause. Okey. So, sambung yang cerita tadi tu, kalau katakan orang tu nak juga dengan saya, walaupun saya dah cakap dengan dia, ni jarak 23 km, saya kena charge RM23. Tapi dia sanggup nak bayar, okey lah. Rezeki untuk kita pula lah kan, walaupun yalah ada ejen kat sana, tapi dia nak juga dengan kita. Okey lah, kita pun suka juga kan. Yalah. So kita hantar je lah kalau dia setuju. Kalau banyak ejen, satu kosan. Macam ni tu? Dah itu kalau banyak ejen lah kat kawasan tu. Kalau saingan ejen kan. Okey. Dia sebenarnya bila banyak ejen pun sebenarnya nak kata saingan juga, tapi sebenarnya dia tak ada saingan pasal customer ramai sebenarnya. Customer ramai. Lagi satu, kita ada yang program market sharing tu. Kita dapat ke walaupun kita tak dapat RM180, tak dapat ke RM10? Okey lah. Okey lah. Kita tolong promote. Betul, itu antara sebab dia wujud yang market sharing tu lah. Sebab nak kurangkan persaingan. Itu kan ikut pada rezeki lah, rajin dengan tak rajin duk cari customer. Betul. So benda ni yalah, kita orang Islam kena apa, konsep rezeki tu lah kan. Kalau faham konsep rezeki tu, insyaAllah Kena usaha lebih. Usaha lebih, dapat lebih. Kalau dah memang rezeki kita tak ke mana pun, memang kita akan dapat juga. Kena lipat gandakan rezeki lah. Betul.
So okey, cerita pasal yang macam mana nak kira mileage tadi tu. Okey, kita charge satu kali perjalanan pergi masa pengantaran. Balik daripada hantar tu kita tak charge lah. Okey, lepas Jadi tu one way je. okey, one way saja. Lepas tu nanti masa nak collect mesin pula, masa pergi kita tak charge, tapi bila balik kita charge. So katakan pergi 23 km. So RM23 lah pergi. Kita charge. Balik maksudnya bila dah collect tu balik ke tempat kita balik 20 km. So RM20 lah. So total sekali semua RM43 lah kita charge. Kita charge pada customer tu. Betul. Kita charge pada customer tu Extra. RM43. Pasal yang mileage ni kita pun nak charge lebih-lebih pun tak jugalah, sebab kita punya harga tu pun dah okey dah tu kan. So toll pun kita tak charge. Toll pun kalau kat KL ni lah, kat KL ni banyak toll. So toll pun kita tak charge lah. Kita kira kilometer saja. Ada Kilometer. tu ada tak ada tu kan bukan isu. Tu bukan isu lah. Sebab kita pun yelah macam saya cakap tadi, kita nak, yang penting kita nak orang tu ambil sewaan dengan kita lah. Kan kita charge mahal-mahal kan disebabkan mileage tu saja pun dia tak ambil, kan rasa macam ralat pula kan. Yalah. So kita charge 1 km RM1 tu dah cukup tu. Dah cukup tinggi tu. So dia konsep dia kalau dia sebenarnya macam ni lah. Kalau faham konsep ni senang. Maksudnya kita kena win-win situation. Maksudnya semua orang merasa. Semua orang merasa. So maksudnya sesama ejen pun merasa, kita dengan klien pun, klien dapat something, kita pun dapat something. Akhirnya semua orang dapat merasa sesuatu, rasa something lah. Tak adalah rasa rugi. Tu yang penting tadi. Cik Azhar baru join. Assalamualaikum. Tak apa. Assalamualaikum. Teruskan. Maaf lewat sikit. Tak apa. Alhamdulillah ada juga Cik Azhar. Tapi itulah, kita ni dah pukul 9 lebih. So Tak apa. okey. Ada pun tak apa. Berkat masuk kejap. Alhamdulillah. Apa khabar Cik Azhar? Alhamdulillah, macam ni lah. Cik Azhar ni dia pengusaha salah satu Al-Baghdadi dalam Malaysia ni. Alhamdulillah dapat orang macam ni kan join kita. Cik Azhar apa khabar? Okey kan malam ni? Malam ni okey, Alhamdulillah. Hari tu baru ada dua kali sewa hari tu. Oh, dah beli apa tu? Oh, dah ada orang beli apa tu? Satu yang 3 jam dengan satu yang 1 hari tu. Saya beli sabun hari tu. Sabun tu murah RM80. Oh, sabun apa? Yang low foam. Oh, low foam. Yang iMac tu. Yang kat Kajang tu kat Kajang tu yang bagi alamat tu. Okey. RM80. 20 liter lah. Betul. iMac dia boleh declare halal loh. Pasal iMac tu halal kan? Macam mana? Sabun iMac dia dapat halal cert kan? Oh. Saya tak pasti pula tu. Boleh cek Tak- balik. tak Saya tahu saya iMac ni adalah supplier untuk hospital loh. Oh. Jadi gambar dia. Gambar tu semua tu Pasal memang tak salah saya, dia mendapat sabun dia ni, produk dia ni halal cert. Dia halal apa dipanggil tu? Halal hub punya approval loh. Oh. Yelah. Kira Pasal buatan tu boleh kan. claim benda tu halal lah. Hmm. Kan?
Tambahan dia tu Ha. Oh, bagus. Mana? Oh, kena support lah macam ni iMac ni. Okay tu. Ha. Okey, sikit lagi pasal charge tu. Okey. Tadi saya nak sambung sikit lagi pasal yang charge pengantaran tu. Okey, untuk Cik Azhar, okay, so dah recap dia sikit pasal pengantaran. Pengantaran ni kita charge bila dah lebih 10 km daripada tempat kita lah. Cik Azhar ni untuk pengantaran ni, Cik Azhar ni dia sama-sama dengan saya kat Putrajaya. So, tapi saya tak rasa dia persaingan pun sebab insyaAllah kita boleh sama-sama lah lepas ni kan, sebab kita ada program Betul. yang market sharing tu. Betul. Okay. So cerita pasal pengantaran ni, kita kira 1 kilometer RM1, dan dikira satu perjalanan dari tempat kita ke tempat klien. Masa balik daripada tempat klien kita tak charge. Kalau ada tol pun kita tak charge. Lepas tu satu lagi, masa kita nak collect mesin, maksudnya bila kita dalam perjalanan nak ke tempat klien nak collect mesin, kita tak charge. Tapi bila kita balik daripada tempat klien ke tempat kita, baru kita charge. So jarak je kita charge RM1, 1 kilometer RM1. So sebab tu sebenarnya 3 jam tu lebih menguntungkan sebenarnya daripada 24 jam. Sebab kita punya perjalanan dah covered. Pergi kita boleh charge, balik pun kita boleh charge. Lepas tu untuk 3 jam, untuk hari biasa kita charge RM59, RM60 lah. Untuk 3 jam saja, 3 jam kita dah boleh dapat RM60 dah. Dan kita tak ada kos-kos lain pun yang nak kena keluar macam kita sewakan 24 jam. So jangan takut lah, jangan rasa rugi lah kalau ada orang nak sewa 3 jam. Itu yang saya nak cuba sampaikan lah. Mungkin ada orang fikir 3 jam berapa dia dapat. Sebenarnya 3 jam lagi menguntungkan. Walaupun dia dapat sikit daripada 24 jam. Tapi bayangkanlah 3 jam saja dah boleh dapat RM60. Kalau 24 jam, masa yang panjang, kita cuma dapat RM100 je. Bagi saya 3 jam tu untung pasal duit minyak tak habis. Duduk minyak tak habis. Singgah kedai ke, sekarang dah boleh singgah masjid, singgah kejap relax. Lepas tu dah boleh collect balik, dapat duit dah. Kalau katakan orang tu sambut 1 jam lagi pun, kita dah boleh check RM20 dah. Dah rugi pun. So daripada RM60, tambah lagi RM20, dah jadi RM80. 4 jam RM80. Banyak oh. 4 jam. Faham. So, masa dah pukul 11 lah. So, anak-anak pun dah nak tidur. Dah kacau dah ni. Dah minta tidur. Terima kasih atas tunjuk ajar lah. Okey. Sama-sama Puan. Kan dalam Telegram. Macam ni Telegram. Itulah kena sadu-sadu lah masuk dalam Telegram tu. Tengok apa berita terkini. Terima kasih lah semua lah. InsyaAllah ke depan. InsyaAllah Rabu depan pula. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, itulah Cik Syahri pun dari pukul 9 tadi. Tapi dah sejam 54 minit lah tengok clocking ni. Itulah sebab saya ada Cik Azhar, so saya tak tinggalkan lagi lah. Tapi tak apa. Tak apa. Kalau Cik Syahri nak tunggu pun boleh. Kalau nak pergi pun boleh. So, okay. Saya okey je.
Ha. Okay, Cik Azhar, apa khabar? Apa khabar pula? Apa khabar ni? So macam mana bisnes sekarang tu? Cik Azhar, ada apa-apa nak cakap ni? Yang daripada sudut pemasaran lah, yang fokus maksudnya macam mana tu? Dia ada buat pemasaran bersepadu Bersepadu terus. ke atau macam mana? Maksudnya dia Oi, masih macam-macam platform ini je. bersepadu ni dah macam yang Cik Syahrin nak cadangkan ni. Baguslah apa Cik Azhar dah cakap. Cuma buat masa sekarang kita belum ada lagi pemasaran bersepadu. Pemasaran bersepadu tu secara informal lah sebab kita gunakan satu Yalah. brand yang sama, Kaca Badi Network. Tapi bersepadu yang Cik Syahrir nak cadangkan ni lagi ni lah, lagi bagus lah sebenarnya. Tapi macam Ustaz ni, Ustaz ada pusat ke Al-Baghdadi ni Ustaz? Mungkin itulah tadi Macam saya mana? sebenarnya nak minta Ustaz Ada perkenalkan. pusat, ada center lah, ada Al-Baghdadi center lah. Mungkin Ada satu center tapi dah tak aktif dah. Dah tak aktif sangat dah dengan apa? Dengan tim-tim HQ semua tu. Pasal saya nampak macam Cik Sofi dengan Ustaz ni sebenarnya boleh buat demo. Pasal Ustaz ni dah ada klien, dah ada anak buah dia. Okay. Boleh kumpulkan, lepas tu dia ada center, for sure ada kapet. Bang, dia ada kapet. Ada kapet. Asalnya dia sewa mesej saya lah dulu nak bersihkan kapet kat tempat dia. Yalah. Sekarang ni bolehlah kalau Ustaz apa betul panggil budak staff studio Ustaz datang kata nak tunjuk demo. Okey. Demo nak ceritanya bahawa mesin ni senang nak pakai. Jangan anggap dia rumit. Lepas tu video boleh buat live. Itulah saya pun ada baru buat satu page tu. Page memang kena buat pasal kita orang ada plan nak buat FB ad yang ganas sikit lah. Sekarang ni yang kurang ganas. Pada kecil. Kalau ramai-ramai boleh buat modal besar sikit lah. Betul. Dan sekarang ni kita tak ada video kita sendiri. Macam saya tengok dekat YouTube pun Cik Sofi video tu kat rumah kan. Yelah rumah ni mana target audience kita rumah lah. Macam Ustaz ni dia ada center, mana dia orang yang ada tuition center, orang yang ada tadika, orang yang ada tutory. Dia ada kapet-kapet semua dan dia ada pekerja. Betul. Dan dia tu pun sebenarnya kita punya targeted customer lah. Jadi orang memang tak sewa sehari lah, memang sewa 2-3 hari. Memang dapat 3 tempat sebulan pun dah kenyang lah. Dah boleh lah. Okey. Rasanya sekarang saya dah faham lah. Maksudnya yalah, mungkin Cik Azhar gunakanlah apa sementara ada ni kan, nama Al-Baghdadi tu ke apa ke. Al-Baghdadi besar satu Malaysia. Al-Baghdadi ni tahu saya dia suka selalu buat live, ustaz-ustaz dia. Lepas tu dia ada center dan dah ada regular customer lah. Itulah. Saya sebenarnya pun ada daripada apa Al-Baghdadi dekat Bandar Baru Bangi yang jadi saya punya ni apa regular customer. Tapi sekarang ni kalau kata sebab Cik Azhar ni sendiri orang Al-Baghdadi. So kalau orang Al-Baghdadi tahu Cik Azhar ni buat untuk tempat dia, orang Al-Baghdadi sendiri mesti sewakan dia. Mesti ramai yang cari dia ni. Sebab ataupun diorang akan bercerita lah sesama diorang, cakap kita ada satu ni lah tempat, satu cawangan di Putrajaya lah, dia gunakan mesin ni nak bersihkan tempat dia. Apa kata kita cuba pula, kita cuba lah dulu, kita sewa lah dulu dengan dia. Daripada situ mungkin Cik Azhar sendiri pun lepas ni kalau nak jual mesin pun okey. Lepas tu kalau katakan nak tarik dia sebagai pengusaha lain pun sebagai partner lah. Betul. Nak tarik dia sebagai ejen pun boleh juga. Kita boleh meramaikan lagi ejen-ejen kita seluruh Malaysia. Dia
Betul lah. Peluang untuk Cik Azhar sebenarnya. Untuk kita tu sebab dia seluruh Malaysia tu. So cara dia macam tadi apa? Boleh juga. Saya insyaAllah boleh je bantu Cik Azhar. Kalau katakan nak buat video, saya kata buat Cik Azhar ke? Saya tolong rakamkan video ke? Lepas tu Cik Azhar kumpulkan pekerja-pekerja. Cik Azhar ceritalah, saya baru beli mesin kaca ni. Sekarang ni saya tujuan dia nak bersihkan kapet kat tempat saya sebenarnya asalnya. Tapi sekarang ni saya bergabung dengan Kaca Padi Network. Saya nak sewakan mesin saya ni juga. So boleh lah kalau sesiapa nak sewa dengan saya. Kalau daripada daripada Al-Badadi sendiri pun inilah dialu-alukan lah kan. Boleh saya boleh maksudnya kita cakap lah, saya boleh share lah macam mana pengalaman guna mesin ni semua untuk kapet-kapet Al-Badadi kan. Dan mula-mula ni Cik Azhar sewakan lah dulu dengan diorang kan, bagi diorang cuba. Betul lah, nanti saya dah share kan, tapi video kereta tu, seat kereta untuk kapet belum lagi. Nanti saya nak buat yang dekat kat center tu nanti barulah boleh sharekan video tu. Boleh juga. Ya pasal sebenarnya target audience kita ramai, tapi yalah. Nak bagi tahu dia orang tu. Nak buat marketing tu lah. Okay. Saya daripada tu Cik Azhar ada apa-apa ni nak tanya pasal mesin ke, pasal marketing ke, pasal cara nak buat management, nak beroperasi ke? So far tak ada apa lagi kot nak tanya. Baru belum lebih jauh lagi. Okay. Sebab kalau saya nak cerita yang pasal apa tu tadi, cara operasi pengantaran tu agak panjang juga ceritanya tu. Tapi boleh. Maksudnya yang kita hantar sendiri lah tu hantar sendiri dengan kita share share dengan Kaca Padi lain. Okay. Cik Azhar dah tengok diagram tu ke? Yang saya share dalam Telegram group tu. Yang mana saya ada tengok, Telegram memang saya selalu tengok juga. Okay, sekejap. Saya share je lah sekejap gambar je. Okay, sekejap Yang deep cleaning tu ke? Bukan, yang deep cleaning lain Bukan. Yang flowchart tu. Flowchart. Ni yang ni. Oh, flowchart. Okay. Cik Azhar dah tengok lah yang ni. Dah tengok dah. Okay. Rasa-rasa boleh faham ke? Nak tanya. Boleh faham lah. Boleh faham. Tapi ada tempat. Sekejap, tak zoom lah pula. Okay, macam ni. Okay, kalau saya macam ni, sebab tadi saya dah buat sharing dengan Puan Siti. Lepas tu sebenarnya saya pun dah rakamkan dah benda ni yang tadi tu. Okay, then tak apa, yang dah sekarang ni pun sebenarnya tengah rakam. Tapi macam ni, nanti saya sharekan dalam Facebook kot. Saya upkan dalam YouTube ke, tapi saya tak buat public lah. Lepas tu saya sharekan dalam boleh. Facebook group ke, ataupun nanti boleh. Saya bagi password, saya mungkin letak password untuk video YouTube tu, dan boleh tengok lah kot.
Boleh. Cantik tu. Terima kasih banyak. InsyaAllah harap boleh berbantulah sikit banyak. Banyak tu bantu tu. Tak sikit lah. Okay. Apa So far lain tak ada apa kot. Belum ada apa lagi. Ada pergi Tak apa nak. Okay. Hari tu hantar ambil pun okey. Hantar tunjukkan cara dia orang pun. Respon okey. Okey lah, cuma tak sempat nak buat itu, memang rushing kan. Video rakam semua tak sempat. Hantar tunjuk terus balik. Okey. Yang kereta tadi pun sekejap je, sejam lebih. 2 kereta dia buat. Laju betul tu, memang jenis yang kata apa, dia nak bersihkan yang susu tumpah tu je. Okey. Ya. Dia guna foam tak boleh. Foam spray tu, sebab foam spray tu bukannya sedut pun. Dia resap kan. Orang tu je kena sedut. Betul je lah. Kalau warna putih semua tak boleh lah. Okey. Lagi satu, Cik Azhar tahu kan, kalau dia lebih 3 jam, 1 jam kita charge RM20 kan untuk jam berikutnya. Okey. RM20 kan? RM20 1 jam. Cuma kena beritahu awal lah pada orang yang nak sewa tu, jangan nanti dah sampai baru bagi tahu. Takut dia terkejut. Yalah. Yalah. Okey, baik, faham. Cik Azhar pun nampak macam keletihan tu. Tak ada letih sangat, dia malam memang malam kan. Dah malam-malam ni. Malam-malam ni macam tu lah. Okay. So rasa nak setengah lah. Okay. So InsyaAllah saya ucapkan terima kasih pada semua. Tak ada apa lagi kan? Tak ada apa lagi nak? Tak ada apa dah. Apa-apa nanti saya tanya dalam Telegram. Dalam Telegram lah. So saya nak ucap terima kasih pada Cik Syaril dan pada Cik Azhar sebab join. Walaupun dalam minit kita tak kira lah tu kan. Jadi join je, tak kisah. So rasanya InsyaAllah semoga semua maju jaya dan semoga kita punya usaha ni diberkati Allah. InsyaAllah. So itulah Ustaz, saya ni nak berdoa pun tak pandai sangat Ustaz. Apa, habiskan macam gitu je lah. Tadi pun dah doa tu. Itulah, ada Ustaz ni mungkin agaknya next time kita boleh buat proposal ke akan datang ni kan. Okay, so boleh tu. Terima kasih banyak okay. atas infonya, atas perkongsian semua tu, banyak manfaat lah, insyaAllah. Okay. Nanti ada masa boleh kita duduk minum ke. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah. Okay, so itu je lah rasanya. Terima kasih. Cik Syaril lah tadi seorang. Okay. Minta maaf lah, saya tak berapa nak aktif sangat dalam Telegram tu. Nanti boleh kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Okay. Saya minta diri dulu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.